Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke studio My Suara TV dengan rancangan Bual Bicara Pasca PRU 13. Tapi dahulu saya ingin mengalu-alukan kehadiran ahli panel yang terkemuka dalam perbincangan kita pada hari ini. Pertamanya ialah saya ingin mengalu-alukan yang bahagia Tan Sri Datuk Seri Abdul Aziz Rahman yang kini menyandang jawatan Presiden Mubarak, iaitu Majlis Bekas Wakil Rakyat Malaysia. Dan yang keduanya seorang ahli akademia, iaitu Profesor Madya Datuk Dr. Syamsul Adabi Mamat dari Pensyarah Sains Politik di Universiti Malaya. Tajuk perbincangan kita pada pagi ini adalah Credibility dan Integrity pasca PRU 13. Banyak telah diperkatakan tentang pengendalian PRU 13 sehingga kan keputusannya dipertikaikan seolah-olah Malaysia mengadakan pada kali pertamanya PRU. Keputusan yang wajar bagi suatu kawasan pilihan raya atau negeri tidak pula wajar di tempat dan di negeri yang lain. SPR, sebuah institusi puncak pilihan raya yang unggul, kelihatan begitu jelek. Dan di akhir-akhir ini, rakyat pula bangun mengutuk SPR atas alasan yang telah diwar-warkan lebih awal lagi. Jadi dengan itu, sebagai memulakan berbicara, saya ingin mengemukakan satu persoalan, iaitu politik yang berintegriti. Bagaimana ia boleh dibangunkan di negara ini supaya berada di tahap paling dihormati oleh rakyat dan masyarakat dunia? Boleh kita mula dengan Tan Sri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasakan kali ini PRU 13 merupakan PRU yang hebat, yang berlandaskan kepada landscape politik baru. Ianya unsur macam ini mula timbul pada 2008 lagi, di mana pihak parti pembangkang waktu itu telah nampak jelas dekatnya mereka dengan menguasai pentadbiran negara. Sebab itu antara 2008 sehinggalah PRU 13, mereka telah merancangkan berbagai-bagai cara, menghalalkan berbagai cara untuk nak sampai ke Putrajaya. Jadi salah satu daripada yang dirancangkan ialah untuk menanamkan persepsi kepada dunia, bukan kepada negara kita saja, kepada dunia, bahawasanya kalau mereka kalah kali ini, kalah juga kali ini, tak dapat pegang Putrajaya, bukan kerana mereka, adalah kerana institusi-institusi yang ada sekarang ini tidak adil. Sebab itulah antara 2008 sampai 2013, mereka kata-kata dah pergi seluruh dunia mengatakan SPR, Suruhan Pilihan Raya kita ni tak adil, dan dia tunjukkan cara-cara nak mengadilkannya. Lepas tu dia masih lagi mengatakan tak adil. Dan ini dibuat sebelum pilihan raya lagi. Dia dah tabur seluruh dunia, dah beritahu. Dan saya difahamkan salah seorang daripadanya yang nak sangat jadi Perdana Menteri dah beritahu kawan-kawan di luar negara yang dia akan jadi Perdana Menteri. Dan kalau dia tak dapat jadi Perdana Menteri bukan kerana dia, kerana institusi itu tidak ada. Sebab itulah pada 6.45 malam itu juga dia dah beritahu dia dah menang di Petronas. Sampai kita buat analisa keputusan yang dah ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak menang, dia pun kata ini patut kita menang, tapi kita kalah kerana institusi-institusi yang tak ada. Credibility institusi itu merupakan credibility yang tidak memuaskan hati mereka. Jadi itu permulaannya, itu punca dia. Ya. Boleh apa pandangan Prof? Pilihan raya ke-13 adalah pada peringkat awalnya dianggap pilihan raya tersengit dalam negara kita, ibu segala pilihan raya. Dan memang jangkaan awal bahawa Pakatan Pembangkang akan memberikan saingan yang amat sengit kepada Barisan Nasional. Dan terbukti apabila keputusan, kali ini mereka menang 7 lagi kursi daripada yang lepas. Daripada 140 yang dimenangi oleh BN, sekarang ini dah jadi 133. Gambaran ini sebenarnya menunjukkan bahawa pengurusan pilihan raya di Malaysia, serba sedikit dari fakta yang saya kemukakan sedikit ini, bahawa Suruhanjaya Pilihan Raya kita adalah satu badan yang
mempunyai kredibiliti yang tinggi dan juga pengurus pilihan raya yang antara paling berjaya dalam dunia. Kalau sebagaimana yang mereka wawarkan dalam perhimpunan 505 mereka semenjak Kelana Jaya hinggalah 22 hari bulan yang lalu, yang nak menunjukkan bahawa Suruhanjaya Pilihan Raya dan juga dalam pengurusan pilihan raya itu sendiri terdapat penipuan. Kenapa pada kali ini BN hilang lagi 7 kerusi, dan negeri-negeri yang dikuasai juga kekal pada perkiraan, walaupun Kedah jatuh kepada Barisan Nasional, tetapi mereka meningkat undi dengan besar sekali di Terengganu. Jadi sebenarnya dalam pengurusan pilihan raya, kalau penipuan itu berlaku, sudah pasti apa yang mereka cakapkan undi popular yang berpihak kepada mereka itu tidak akan berlaku, kerana ini adalah keputusan di luar jangka. Kalau kita mengatakan bahawa kumpulan minoriti yang memerintah negara, itu adalah satu bukti bahawa pilihan raya yang diuruskan ini sebenarnya dari segi undi popular lebih kepada Pakatan Pembangkang. Tetapi oleh kerana susunan cara pemilihan berasaskan kawasan ini menyebabkan di atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala juga mungkin kemenangan kali ini berpihak kepada BN juga. Dan sepatutnya perkara ini diterima oleh rakyat dan percaya bahawa kredibiliti Suruhanjaya Pilihan Raya itu masih lagi merupakan pengurus pilihan raya antara yang berjaya dalam dunia pada hari ini. Apakah bukti-bukti yang lain yang menunjukkan bahawa SPR begitu telus dalam pentadbirannya? Kalau kita lihat, sebenarnya Suruhanjaya Pilihan Raya selalu bertindak berasaskan maklum balas dan responsif. Dari perhimpunan bersih hinggalah 3 siri, sebenarnya penambahbaikan dalam Suruhanjaya Pilihan Raya itu kepada terutamanya dawat kekal, kedudukan ejen calon, pengundian awal, luar negara pun boleh mengundi. Ini adalah penambahbaikan yang responsif kepada tuntutan-tuntutan kegiatan kepembangkangan dalam negara. Tetapi malangnya, apabila perkara ini diaplikasikan kali pertama, contohnya dawat kekal, ia menjadi perangkap kepada Suruhanjaya Pilihan Raya kembali. Sepatutnya rakyat melihat bahawa kenapa dawat kekal diperkenalkan pada kali ini, kerana Suruhanjaya Pilihan Raya responsif kepada apa yang kononnya kehendak rakyat. Tetapi perkara ini apabila diaplikasikan, kali pertama ni kita boleh namakan dia sebagai eksperimental, kan? Ini uji kaji. Jadi Suruhanjaya Pilihan Raya sepatutnya tidak gentar dengan situasi ini, kerana ini adalah eksperimental. Kan? Maksudnya yang lebih penting di sini adalah responsif kepada kehendak rakyat itu diperkenalkan dawat kekal. Dan kalau kita lihat sepatutnya peringkat awal dawat kekal ini kita mundur ke belakang. Iaitu kita tengok negara-negara seperti di Pakistan menggunakan. Tapi negara-negara maju sudah tidak menggunakan dawat kekal lagi. Tetapi oleh kerana Suruhanjaya Pilihan Raya ini ingin membalas ataupun respon kepada kehendak rakyat, maka diperkenalkan. Jadi bila diperkenalkan, dapat kritikan lagi. Ini suatu perkara yang tidak adil kepada Suruhanjaya. Saya nak sentuh sikit dari segi popularity vote tadi. Ya. Ini praktis ini telah dibuat sejak 57 lagi, 55, pilihan raya pertama. Ya. Tak ada komen langsung. Ya. Tentang perkara kita ni berasaskan pada Westminster punya style. Ya. Setiap kawasan pilihan raya itu mesti kita menang. Ya. Kalau menang situ maka menanglah. Kita ambil kira secara total, secara menyeluruh berapa ramai orang mundi seluruh negara. Ya, ya. Pasalnya ada perbezaan. Ya. Setiap kawasan pilihan raya mempunyai ciri-ciri tersendiri. Ya. Luar bandar, dalam bandar,
tempat yang yang luas seperti yang kurang maju dengan yang maju. Ya. Kriteria seperti ini digunakan sejak mula kita merdeka lagi. Ya. Tak pernah dipersoalkan. Kali ini kerana taksubnya salah seorang daripada nak jadi Perdana Menteri, dia cari helah. Ya. Bagai-bagai helah dia cari untuk mengizinkan dia menjadi Perdana Menteri. Ya. Kalau sekiranya dia menang populariti, dia sebut dah. Oh, dari segi populariti kita dah menang. Ya. Tapi soalnya, asas demokrasi di negara kita berasaskan kepada kawasan-kawasan pengundian itu sendiri, baik peringkat negeri atau parlimen. Dan ini terbukti sejak awal lagi. Ya. Yang keduanya, dari segi menggunakan dakwah apa semua tadi, kita jangan ikut sangat kerana pembangkang ni. Kita ni dari segi kemajuan lebih daripada negara-negara yang menggunakan dakwah. Apa betul lah kata Profesor, tak perlu kita pergi kepada the age of the cave, you know. Ya. Dan cara pengundian itu sendiri seperti yang Profesor sebutkan tadi, the check and balance, wujud bila kita mengadakan pilihan raya. Ya. Kerana kita ada wakil-wakil parti-parti yang bertanding, ada wakil di situ. Ya. Dan secara neutralnya kita sebutkan nama-nama pengundi-pengundi tadi. Ya. Nama A, B, C dengan IC dia sendiri tu. Ya. Negara kita ada identity card. Ya, ya. Dan kita ada senarainya. Ya. Kita sebut depan wakil-wakil pembangkang, wakil-wakil Barisan Nasional, Ya. boleh dipersoalkan waktu itu. Tak ada salah, tak ada siapa pun yang mempersoalkan. Ya. Sistem itu berjalan dengan baik. Ya. Jadi bagaimana boleh dikatakan 40,000 umat Bangla boleh datang sini? Apa yang Datuk Seri Najib cakap tadi, bagaimana nak mengimport mereka? Ya, ya. Berapa banyak 747 Boeing nak masuk sini? Ya. Tetapi saya rasa terkilan sikitlah, Ya. saudara Yai. Tidak ada pihak kerajaan mengambil tindakan undang-undang civil terhadap fitnah yang ditaburkan oleh mereka ni. Ya. Senarai fitnah begitu panjang. Ya. Ya. Tetapi setakat ini saya tak tengok tidak ada legal action pun Ya. daripada pihak kerajaan yang mengatakan ya Ya. ataupun Barisan Nasional itu ambil tindakan undang-undang ini fitnah, Ya. masuk ke civil court, sue mereka ni sampai dia bankrupt. Ya. Seperti apa yang berlaku di Singapura dan negara-negara lain. Tak ada. Ya. Maka ini pembohongan. Ya. Dan kita ada proses perundangan. Alright. Kita kena pergi ke situ, menjadikan dia mendapatkan keputusan muktamad dari segi perundangan. Ya. Di sini timbul satu dua perkara, iaitu kita dapati bahawa seperti yang Tan Sri sebut tadi, dia ada banyak helah-helah yang dilakukan, seolah-olah dia employ apa yang kita panggil guerrilla warfare punya taktik, tembak curi, menghentam segala institusi-institusi, mencemari institusi-institusi yang terbaik. Boleh sebagai old putra, mungkin you familiar tentang guerrilla warfare punya taktik. Dia begini, ini saudara Yaya, saya perhatikan target mereka ni nak ke Putrajaya. Ya. Jadi dia nak menaburkan, ini perang persepsi. Saya dah banyak kali tempat saya cakap, ini perang persepsi. Kita kena menang perang persepsi untuk mengatasi segala tomahan-tomahan, mesti kita jawab secara agresif. Dan lebih daripada itu, kita mesti langkah empat lepa ke depan. Sebelum mereka membuat pertama, kita mesti cari jalan untuk membuatkan benteng-benteng itu. Ya. Mungkin kita kalah dari segi perang persepsi. Ya. Sungguh pun kita wujud dia katakan dia ada Red Army, Bin Army lah sebagainya. Ya. Ya. Tapi dari segi itu saya rasakan mereka berjaya untuk menabur fitnah, memberikan kepercayaan dan persepsi kepada golongan pengundi-pengundi yang baru, terutamanya yang urban, menerusi media masa, menerusi sosial media ni, alternatif ni, mereka berjaya. Ya. Soalnya sekarang ni, apa tindakan daripada pihak kerajaan? Bukan saja mengatasi secara defensif, tetapi proaktif dan lebih awal kita menentukan supaya institusi kita ni ada credibility. Dia target dia mula-mula pilihan raya. Lepas tu dari segi MACC, dari segi korupsi, dari segi integriti. Semua dia target ni. Dari segi ketelusan, good governance. Lepas tu dia pergi raja pula. Institusi raja yang menjadi payung kepada negara. Orang Cina, orang Melayu, orang India mesti berpayung di bawah kedaulatan raja kita. Itu pun dipersoalkan sekarang. Rata-rata menerusi media. Tak pernah berlaku dulu. Lepas itu polis keselamatan ditanamkan persepsi yang amat negatif. Sehingga Hak Datu merupakan satu sendawara. Fakta sejarah pun diubah. Mat Sabu mengatakan yang menang, yang jadi hero di Bukit Kepong itu komunis, bukannya polis. Cuba ini dan banyak lagi fakta-fakta sejarah pun dia nak tukar.
Ini persepsi semacam inilah yang dibuat oleh mereka dan tidak ada satu pun lagi undang-undang tindakan yang dibawa untuk di atas mereka. Itu yang saya rasa sedih. Kalau kita lihat zaman pentadbiran Tun Abdullah Ahmad Badawi, beliau telah memberi ruang lebih membuka ruang lebih besar pada media untuk menimbulkan isu-isu, mengolahkan beberapa perancangan. Tetapi nampaknya seolah-olah golongan media, sama ada mainstream ataupun yang new media, telah mengambil kesempatan moving towards the extreme. Kan? Dia timbul hal-hal perlembagaan, hal-hal yang sensitif. Tetapi pada masa ini kita dapati bahawa pihak kerajaan, UMNO dan BN, khususnya orang Melayu, kita masih lagi bersabar. Tak, bukan sabar. Laporan polis saya buat. Berjaya-jaya laporan polis. Lepas itu saya perhatikan, kadang-kadang orang kerajaan memberikan amaran. Amaran 1, amaran 2, sampai kadang-kadang 30 amaran dengan isu yang sama. Tak perlu itu semua. Secara senyap, tengok, cek apa yang berlaku, apa dia undang-undang, ambil tindakan. Jangan tunggu orang 1000 orang buat laporan polis, buat amaran. We have passed the stage of amaran. We have passed the stage of laporan polis lagi dah. Dah banyak sangat bukti-bukti ni. But sampai sekarang tidak ada satu pun yang lekat dari segi perundangan. Itu saya rasa perlunya kita mesti, dan ini melanggar perundangan yang sedia ada. Tak payah perlu perundangan baru. Yang sedia ada pun kita tidak boleh mengatasinya. Ini sedihlah sikit. Ya. Now, satu perkara yang telah ditimbul dalam perbualan tadi ialah mengenai electoral system. Macam kita ada first past the post. Kita telah selama 57 tahun kita telah berjaya melaksanakan sistem itu. Tapi kali ini memang sengaja dipertikaikan, dihebah-hebahkan. Yang malangnya mungkin kita belum cuba memberi penjelasan sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Apa pandangan? Sebenarnya sebagaimana yang Tan Sri cakap tadi, ini adalah peperangan persepsi. Landscape politik berubah, strategi juga perlu berubah. Dan kalau kita lihat, walau bagaimanapun sistem kita, walau bagaimanapun cantik sistem pemilihan kita, kesukaran demokrasi kita berbanding dengan demokrasi negara-negara maju, tetapi apabila persepsi yang ditimbulkan itu memburukkan negara berkenaan, maka orang akan melihat secara mudah bahawa negara kita teruk demokrasinya. Tetapi kalau kita meneliti proses demokrasi negara kita antara yang tersukar demokrasi. Pengurusan demokrasi yang sukar ini pun berjaya diuruskan oleh SPR berbanding negara-negara lain. Saya memberikan contoh, Parlimen memerlukan 222 kerusi untuk mentadbir kabinet itu ada 222 kerusi. Dan 222 kerusi ini adalah mewakili kawasan, bukannya presidential. Kalau presidential, mereka just pilih presiden, kemudian presiden itu sudah ada parti, mereka membentuk kabinet. Okay? Dan dia ada sistem pemilihan demokrasi di belakang sana, itu kita boleh huraikan kemudian. Tetapi yang kita lihat di sini ialah kesukaran pemilihan demokrasi kita dicampur dengan masyarakat majmuk kita, dengan etnografi dan juga demografi kita yang cukup kompleks ini, kita berjaya membentuk acuan demokrasi kita sedemikian rupa. Jadi electoral system kita juga adalah satu bentuk pemilihan yang sukar. Misalnya, katakanlah UMNO dikatakan parti dominan yang menjadi teras kepada demokrasi kita selama ini. Di dalam UMNO sendiri pun mempunyai sistem pemilihan demokrasi. Sesiapa yang jadi presiden dan timbalan presiden, mereka lah yang menjadi Perdana Menteri dan timbalan Perdana Menteri. Jadi sebenarnya sistem kita ini ada kombinasi. Presidential punya pemilihan berlaku di dalam UMNO dan dalam pilihan raya adalah pemilihan anggota kabinet. Tetapi secantik mana pun demokrasi negara kita, sekiranya persepsi rakyat sudah dinodai, dimanipulasi oleh kegiatan kepembangkangan yang mula mendominasi dalam negara, maka pemikiran rakyat akan bergerak selari dengan persepsi ini dan mereka akan menganggap bahawa demokrasi di negara kita
kotor, berlaku penipuan. Sedangkan mereka mana ada masa untuk membandingkan dengan negara-negara lebih 190 buah negara dalam dunia ini. Di sinilah kita boleh membuat perbandingan yang lebih adil lagi. Kita bandingkan demokrasi di negara membangun, di mana kedudukan Malaysia berbanding dengan beberapa negara membangun yang lain, dan di situlah kita akan dapat melihat electoral system yang boleh menyokong yang bahawa the awareness of democracy ataupun the practice of democracy di Malaysia berada pada tahap yang memang kita kalau kita lihat dari segi peta memperlihatkan ini hijau, ini biru, ini merah, nak tunjukkan bahawa ni negara ni adalah mengamalkan demokrasi yang baik. Tetapi ini masih lagi subjektif. Ini mungkin pandangan dan analisa barat mengenai demokrasi itu. Tetapi kalau kita berasaskan pada penilaian kualitatif, sejarah, kan, selepas kebanyakan, kalau di bawah negara Commonwealth terdapat lebih 60 buah negara, ini bermaksud negara alumni tanah jajahan British. Katakanlah dalam 60 negara Commonwealth lebih ini, mereka mencapai kemerdekaan. Kita boleh lihat dalam 60 lebih buah negara ini, di manakah negara yang berjaya membawa demokrasi sederas yang dibawa oleh negara kita Malaysia. Dan kalau kita nak letak ranking pun, negara kita berada di tahap top 10. Dan ini harus dibanggakan oleh Begitu rakyat. juga OIC. Dalam 57 buah negara, kita tengok OIC countries. Di apa yang level indeks demokrasi di negara-negara Arab misalnya katakan. Central Asia. Bandingkan dengan Malaysia. Jauh kita lebih hebat, saudara pengerusi. Jadi sebagai rambang lah. Di mana kita dari segi education, pendedahan, openness, wujud di sini. Dan institusi pun ada. Institusi SPR tu sendiri, institusi integriti, institusi rasuah, polis, tentera, separation of power, legislatif, executive, semua wujud tu. Jadi soalnya sekarang ni dia punya level dan persepsi sejauh mana kita menangkap indeks demokrasi itu sendiri. Tadi Tan Sri sebut tentang berlaku peperangan persepsi. Seolah-olah kita dapati bahawa persepsi yang amat negatif telah ditabur seharian, semingguan, sebulanan dan sebagainya. Jadi bagaimanakah misalnya sebagai cabaran bagi Presiden Mubarak untuk mempertahankan kredibiliti dan integriti ahli-ahli UMNO dan tokoh-tokoh dalam BN? Ahli-ahli politik dalam UMNO ke dalam Barisan Nasional pun dari segi integritinya sepatutnya patuh kepada ciri-ciri yang universal yang sebutkan tadi. Dari segi ketelusan, integriti, kewibawaan yang tidak ada komitmen, baggage yang dikaitkan dengan rasuah. Dari kepimpinan yang suci lah. Dari segi agamanya, dari segi sivilnya dan dari segi praktisnya sendiri. Kalau kita melambangkan orang UMNO misalnya katakan persepsi konon-kononnya warlord, ataupun pakai cermin hitam, pakai kereta 4-wheel drive dengan gelap, keluar dengan baju berkanji dari segi linennya. Orang semacam ini bila orang muda yang sebaya dengan dia, lulus sama dengan universiti dengan dia, tengok patutlah dia begitu pasal dia UMNO. Ini persepsi macam tu. Jadi orang muda yang sebaya dengan dia, yang bekerja sebagai banker, sebagainya, tidak berpeluang untuk mendapatkan imej seperti itu kerana mereka cari makan pagi, petang, siang, malam. Dan tidak berpolitik. Maka ada satu persepsi timbul, masuk politik, tukar imej jadi berbeza. Ini kita kena tukar. Kalau kita nak mengaut anak-anak muda, yang peti undi 567 ni tadi, di mana kita kurang sikit, kalau dibandingkan dulu-dulu, kita mesti cari bagaimana imej UMNO, imej Barisan Nasional itu ditransformasikan supaya ianya lebih dekat, tidak ada gap, tidak ada jurang yang memisahkan dengan the mainstream youth movement yang banyak mempunyai sifat-sifat universal, yang tidak mahu lagi bread and butter, nasi dan kuah, tetapi memerlukan integriti, sifat-sifat yang universal. Ketelusan, good governance, tak ada rasuah,
Ini kita kena taburkan. Kita tengok sekarang ni dalam media masa pun, dalam social media pun, isu-isu ni dimainkan. Ya. Seolah-olah benda ini teruk sangat di kalangan parti-parti tertentu. Ya. Walau benda tidak sebegitu teruk, Ya. tapi persepsi telah ditanam. Ya. Sebab itu saya tengok dari segi profil, demografi, mereka yang banyak dalam protes-protes ini profesional, urban, Ya. anak muda. Ya. Soalnya apa? Inilah persepsi di mana kita dah kalah dan Ya. kita kena perbaiki. Ya. So jadi kita kata seolah-olah ada perception gap lah. Jadi, kalau kita mengenai mauduk yang sama juga, bagaimanakah komuniti universiti melihat persepsi-persepsi negatif? Adakah komuniti universiti percayai kesemuanya ataupun forever remain cynical? Komuniti universiti ni kita boleh melihat dalam dua perspektif. Yang pertama dari segi kepegawaian mereka, dan yang kedua mengenai pelajar ataupun anak muda. Dan kalau kita lihat kedua-dua aspek ini, dia kelihatannya memihak kepada aktiviti kepembangkangan. Kerana kita lihat kebanyakan IPTA adalah berada di kawasan bandar ataupun pinggir. Dan kebanyakan mereka mendapat akses kepada internet. Dan kebanyakan mereka dari segi kepegawaiannya adalah middle class. Middle class yang mula mempunyai pandangan sendiri, mula rasa selesa dengan kehidupan dan mula berasa mereka juga ingin menjadi menteri. Mereka juga ingin menjadi politician. Dan mereka juga ingin melihat parti mana yang mungkin akan memerintah. Mereka menyesuaikan diri dengan politik semasa dan kelihatan aktiviti kepembangkangan itu begitu rancak di dalam kampus. Termasuklah anak-anak muda di kampus yang kita dapat menerjah ataupun melihat dengan jelas bahawa kebanyakan anak muda pada hari ini, imej mereka adalah memberontak, membangkang. Mereka menggunakan media baru, menyambut apa sahaja komen, sama ada buruk atau baik, mereka akan komen di dalam Facebook, dan mereka adalah mewakili sebahagian besar anak muda yang terlibat dalam aktiviti kepembangkangan. Dan situasi ini sebenarnya memberi satu indikator sebenarnya kepada negara, sekiranya negara dapat melihat betul-betul bahawa sekiranya situasi ini tidak dikontrol oleh kerajaan, kerajaan adalah dalam situasi yang amat berbahaya. Saya perhatikan Saudara Yahya, ini fenomena baru yang dirancang Ya. secara global. Okey. Saya perhatikan dari segi movement, gerakan dari segi protes ni, Occupy Wall Street, lepas tu sekarang ni isu environment jadi isu nak menggulingkan kerajaan di Turki, Ya. isu Arab Spring, Ya. isu di Brazil, Ya. bermula dengan naik je harga tambang, kereta api dengan menjadi isu nak menggulingkan kerajaan. Ya. Begitu di sini. Ya. Dari satu demonstrasi kepada satu demonstrasi, perkara yang ditimbulkan begitu bukan konkret tau. Begitu universal, yang disebutnya SPR lah, institutional, ataupun bersih, misalnya katakan 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Dan baju digunakan, baju berbeza-beza. Kalau dulu kuning, sekarang ini jadi biru, jadi hitam dan sebagainya. Ini merupakan gejala dunia di mana dirancang dan dibiayai. Itu kita kena siasat untuk menentukan. Dan saya perhatikan kebelakangan inilah, sejak kematangan politik ini meningkat, ianya bukan lagi merupakan perang ideologi. Bukan lagi pemisahan ideologi yang membezakan kita. It's no more ideological gap. Lebih pada kelas. Lebih kepada, saya perhatikan, lebih mencurahkan, mengalihkan pada kelas divide. Kalau Occupy dulu, dia nakkan orang bank ni yang gaji juta-juta ni, yang menghancurkan bank, dan mereka pergi buat Wall Street Occupy tu, seluruh dunia pergi.
Saya perhatikan di sini betul juga. Sebab itu bila Profesor sebutkan tadi, the middle class, the professional. Ya. Ini orang-orang yang tak puas hati dari segi gejala-gejala sifat-sifat yang disebutkan tadi, isu-isu yang soft power tadi, maknanya dignity, integrity sebagainya. Mereka ni kepuasan dari segi materialnya hebat. And they don't care anymore. Dasar ekonomi baru. Kalau orang Melayu pun dah boleh katakan kita get away with dasar ekonomi baru. Beralih daripada meritokrasi. Kita pergi ke meritokrasi, tidak lagi ada positif diskriminasi dan sebagainya. Sungguh pun ini wujud di Amerika, di mana-mana tempat pun ada. Tapi mereka dah nak larikan diri untuk bergantung pada pasal dia dah middle class. Dia dah dapat sifat-sifat yang keselesaan, the comfort ni. Dia tak tahu keselamatan negara yang dia ancam semua tu, siapa yang menjaganya. So the dividend of peace, the dividend of independence, itulah apa mereka nikmati. Dan kerana itu rupanya ada terbalik kod sikitlah. Apa yang kita buat. Saya fenomenon ini pernah disuarakan oleh Lee Kuan Yew sendiri. Beliau menaruh kebimbangan terhadap apa yang dipanggil the curse of the third generation. Generasi pertama ada berjuang kemerdekaan. Generasi yang kedua mengisi kemerdekaan. Generasi ketiga merosakkan, menghancurkan itu. Saya perhati memang betul. Jadi apakah langkah yang kita patut fikirkanlah agar damage yang akan dilakukan oleh the third generation ini dapat dikurangkan ataupun dilenyapkan? Saya masih ginilah. Saya amat sedih. Saya baru tulis buku 100 Wira Negara ni, mengumpulkan mereka yang terlibat dari segi the struggle of independence, Tengku, Tun Sambantan, Tun Tan Chan Lok semua tu. Ini multiracial. Collective memory of the past. Hero-hero kita dulu. Termasuk P. Ramlee, Sudirman, termasuk Cheng Wei. Ini semua ni terkumpulkan. Sekarang ni saya perhatikan. Apabila sistem pendidikan kita tidak mengambil inisiatif yang lebih tinggi terhadap mewujudkan the collective memory sejarah negara ni, ditanam ke peringkat sekolah, dia lupa. Sampai bendera pun dia tak sedar, dia nak khad baru pula. Ini bendera yang cantik, yang indah. Orang muda sekarang ni buat bendera baru. Orang muda nak tukar ni, tukar itu. Kerana tidak ada asas akar umbi yang bertapak kepada sejarah yang mutlak. Yang bukan sejarah Melayu. Sejarah bersama. A collective memory, Melayu, Cina, India, Iban, orang asli dan sebagainya. Itu kita kena buat, masukkan semula ke dalam kurikulum kita. Barulah kita tanam cinta. Macam katakanlah rukun negara. Di Indonesia, Pancasila ditanam dekat sekolah. Rukun negara kita buat satu slogan cagang kata saja. Dia sana percaya pertuan semua tidak diamalkan. Macam mana pula orang yang boleh merosakkan negaraku dapat dilepas begitu saja? Ini kita soft terhadap identiti bangsa, identiti negara, identiti nasional, sovereignty, kedaulatan. Kita lemah. Orang buat salah, kita lepaskan saja begitu. Di sana treason. Di Amerika, kalau nak jadi citizen, warga negara di Amerika ke, di Australia ke, ataupun di UK, saya tahu benar, ada peperiksaan ni. Ketaatan, kesetiaan kepada dan kedaulatan kepada ni. Sini tak ada. Bendera nak tukar, isu sultan-sultan nak dicemooh. What is this? This is nonsensical. Kalau itu kita biarkan, inilah third generation yang membunuh kita. The curse of the third generation. Tadi balik pada community university. Di universiti kita menjunjung nilai-nilai keterbukaan. Dan bagaimanakah dan akibatnya, di antara akibatnya ialah kita kumpul negative energy. Macam mana kata kita nak salur semula negative energy kepada sesuatu yang positif? Sebenarnya faktor-faktor kepimpinan amat penting dalam mana-mana negara, mana-mana institusi, mana-mana organisasi. Sekiranya di sana ada kepimpinan yang bagus, dia boleh membawa negara itu maju ke hadapan 20 tahun, 30 tahun ke hadapan. Begitu juga kalaulah kepimpinan yang bagus ini berada di dalam sesebuah institusi kerajaan, maka sudah pasti institusi itu akan terangkat. Begitulah juga IPTA. Kita ada 20 IPTA. Sekiranya kepimpinan universiti itu betul-betul diteliti oleh pihak kerajaan yang memerintah, diselarikan dengan
nada dan juga spirit dan juga hasrat kerajaan, maka saya percaya IPTA akan berubah menjadi penyumbang besar kepada sumber, bukan saja sumber manusia dalam negara, tetapi sumber kepakaran di peringkat luar negara. Dan perkara ini harus difahami oleh sesebuah negara. Dan saya nak relate sikit dengan apa yang Tuan Moderator cakap tadi, bahawa bagaimana Lee Kuan Yew mengetahui mengenai tahap sesebuah pembangunan negara itu. Sebenarnya Ibn Khaldun sendiri pernah membincangkan tamadun ini dengan 4 tahap ini. Tahap pertama, tahap pengasasan, di mana tokoh-tokoh dalam negara itu berjuang mendapat kemerdekaan, membuka kawasan, menubuhkan berbagai institusi, mewujudkan perpaduan sehingga generasi itu tahu bagaimana menjadikan negara maju. Manakala generasi kedua bergerak membawa negara itu, memajukan negara itu, kerana mereka lihat sendiri bapa mereka, nenek mereka berjuang dan mereka menghargai perkara ini. Tetapi bila generasi ketiga, mereka cuma mengecapi nikmat pembangunan. Dan inilah sebenarnya yang berlaku dalam negara pada hari ini. Kita dah bergerak ke arah tahap ketiga. Tahap ketiga ini sebenarnya tahap yang mungkin akan membawa ke tahap keempat, iaitu tahap kejatuhan. Di sinilah kebijaksanaan negara mengurus. Sebab itulah kita lihat tamadun tidak sama usianya. Banyak tamadun hanya 100 tahun saja. Tamadun Melaka pun 90 tahun lebih sahaja. Dan tak banyak tamadun yang 200 ke 300 tahun. Tak banyak pula yang sampai 500 tahun. Dan tak banyak yang melebihi 800. Begitu dengan parti politik. On average 50 tahun. 50 tahun saja. Baik di India maupun di Taiwan maupun di Japan. About 50 years. Sebab itulah Datuk Seri Najib mesti bawa transformasi. Kalau kita tak ubah internally, kita akan diubah. This is a fact. Ini bukti. Sebab itu perubahan-perubahan itu mesti berlaku dengan robustnya dengan energi tenaga yang bertenaga. Dan succession plan. Kita kena ada, saya perhatikan, unjuran peningkatan kepimpinan yang boleh melangsungkan perjuangan itu tadi. Selain daripada mengasaskan mereka kepada root of sejarah, kepada akar umbi sejarah, melangsungkan kepimpinan, dilatih, diuji dan ditinjau peringkat awal lagi. And this is not done. Sungguhpun kita ada about 48, overall 98 muka baru dalam parlimen ni. Tetapi soalnya sejauh mana kita mengambil ini sebagai as tanggungjawab yang sebenar untuk nak menentukan masa depan terjamin. Betul, kalau kita bariskan pada hari ini, ini pemimpin-pemimpin muda dan yang sedang berada di dalam BN. Ini adalah pemimpin muda yang sedang berada dan juga yang baru dalam Pakatan Pembangkang. Kita akan dapat lihat sebenarnya BN ketandusan kepimpinan ini. Sekiranya ketandusan kepimpinan ini tidak dibajai, tidak dipupuk dan tidak dibalanskan dengan barisan kepimpinan-kepimpinan yang hebat dalam Pakatan Pembangkang ini, sudah pasti. Pilihan raya ke-14, landscape-nya akan berbeza. Kita sampai ke peringkat kritikal dalam... Saya rasa kritikal. Sudah sampai. Dan telah pun dibuktikan dalam pilihan raya ke-13, perlunya penapisan, penonjolan untuk nak survival parti ini mesti ada succession plan yang teruji, yang terancang. Bukan saja secara by the by ataupun secara accidental. Mesti dirancang. Kalau tak rancang susah. Pasal ini nak cari orang yang berilmu. Macam saya tertarik dengan Kuala Selangor. Dr. Ilmu Hizam Ibrahim. Saya tertarik. Dia tempat itu berlawan dengan seorang doktor saintis tu. Dia cerita dengan saya sini. Dia masuk tanpa grassroots yang boleh menyokong secara penuh. Dia bukan pada bahagian yang total. Dia pergi setiap pundi-pundi menang. Ini cara dia. Orang semacam ini kita nak 100 orang, 200 orang untuk kita kedepankan. Dia kalau kita tengok, kalau kita nak buat pembaruan dalam UMNO, katakan transformasi UMNO lah. Apa cabaran yang paling besar lah
pada saya yang nampak yang paling besar ialah ni warlordism ni, warlord. Macam mana kita nak mengatasi masalah warlord? Saya ingin membuat analogi. Ini adalah untuk kepentingan UMNO itu sendiri. Saya sifatkan UMNO ni seolah-olah perjuangan UMNO yang lalu telah membentuk satu kubu UMNO yang kuat. Di dalam kubu itu sudah ada makanan yang cukup, ada harta yang cukup. Tetapi apabila masa berlalu, pemimpin-pemimpin yang sudah membina kubu itu sudah tidak ada lagi, dan yang ada di dalam kubu itu sangat selesa kerana makanan cukup, harta banyak, dan di luar kubu itu ada 5 lapis pertahanan. Satu pertahanan panglima-panglima di luar sana, mungkin NGOs, mungkin individu, mungkin academician yang mempertahankan UMNO dari luar, dan mungkin kepegawaian kerajaan, dan mungkin masyarakat awam yang mempunyai panglima-panglima yang mempertahankan UMNO di luar kubu 5 barisan itu. Dan UMNO sekarang ni dia tidak sedar bahawa 5 lapisan ini sudah menipis. Saya ambil contoh berapa ramai ahli akademik yang mempertahankan UMNO, dan berapa banyak keprihatinan kepimpinan tertinggi yang melihat ahli-ahli akademik yang mempertahankan UMNO ini. Ramai mereka yang sudah tarik handbrake kerana tidak tahan dengan kritikan Red Bin Army dan kuncu-kuncunya. Facebooker mereka, kepembangkangan dan kuncu-kuncunya. Berapa banyak NGOs yang dulu di bawah gabungan NGO Malaysia yang sudah tarik handbrake, tidak lagi mempertahankan UMNO. Sekarang ini seolah-olah kubu itu sudah dah bocor. Masih kuat lagi, tetapi pertahanan kelilingnya sudah tidak ada. Dan inilah yang sebenarnya yang harus diperkasakan oleh kepimpinan di dalam kubu itu supaya melihat di luar kubu. Dan saya selalu membuat joke bahawa kadang-kadang akademisi yang berada di keliling kubu itu kadang-kadang menjenguk ke dalam dan menembak ahli UMNO sendiri. Dan ini yang tidak dilihat oleh kepimpinan dalaman itu. Saya rasa beginilah, UMNO atau parti politik mana sekalipun, kalau nak survive, dia tak boleh inklusif sangat. Eksklusif, tak boleh. Maknanya dia tertumpu kepada mereka sendiri nak mempertahankan kuasa dia. Parti structure, parti hierarki. Dia kena kaitkan pengundi-pengundi di luar yang lebih ramai. Jadi dia kena acceptability itu ke sana, bukan dalam UMNO itu saja. Itu akan menentukan masa depan parti kita. Kalau kita buat isolation itu, buatkan wall yang tinggi-tinggi, lepas tu tak mau tengok orang di luar, tak mau rapatkan dengan orang di luar, pemimpin luar tu ramai tu. Kita tak boleh survive. Betul. Saya nak ambil contoh, ada beberapa tokoh ulama yang tersohor dari negara, saya tak nak sebut namanya di sini. Dia penceramah yang dikagumi oleh dalam menceramah hal-hal agama. Tapi satu kali dia mengkritik PAS, dan video dia mengkritik PAS itu diletakkan dalam YouTube dan dilihat oleh lebih 300,000, dan semua kebanyakan Facebooker yang pembangkang ini mengkritik dia sampai ada ugutan bunuh terhadap dia. Tetapi apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin dalam kubu ini terhadap ulama yang mengkritik ini? Tak ada defense ke? Contohnya nombor 1 dan 2, pernah tak telefon? Terima kasih Ustaz kerana mempertahankan UMNO. Saya tak sempat nak jumpa you, tapi insya-Allah saya akan jumpa you satu hari. Cuba bayangkan kalau Ustaz ini mendapat panggilan seperti itu, dia akan menjadi orang yang akan mempertahankan UMNO selamanya. Dan cuba bayangkan kalau kita dapat memperbanyakkan orang-orang seperti ini yang mempertahankan kebenaran sebenarnya, tetapi dikritik dan dipercayai kerana persepsi yang dibawa oleh Facebooker dan juga bloggers-bloggers kepembangkangan ini. PRU 13 memberi banyak iktibar, dan kita dapati bahawa parti-parti komponen dalam BN terlalu lemah. Jadi sebagai logiknya dari segi pandangan umumnya, apakah kita boleh letak harapan ke atas parti-parti komponen di dalam BN? Saya rasa kita perlu dalam multi ethnic
demografi seperti Malaysia ni, kita perlu perkongsian yang kita dapat pada zaman perikatan, lepas tu Barisan Nasional berterusan. Ya. Soalnya sekarang ni, sejauh mana kepimpin dalam komponen itu sendiri, yang mewakili China ke, mewakili India ke, Ya. boleh menyerlah and relevant kepada komuniti mereka. Ya. Maknanya dia kena kerja lebih kuat. Untuk macam kita dalam UMNO juga lah. Ya. Nak menawan pengaruh orang Melayu tadi, you got to break the wall. Ya. Mesti kita rangkumi to embrace Ya. untuk memeluk semua di luar sana, di luar wall yang disebutkan oleh profesor tadi. Ya. Dinding-dinding dan sebagainya. Begitu juga dengan China, dengan India. Ya. Dan kaum-kaum lain. Ya. Mesti kita pecahkan dinding itu, mesti kita pergi networking kita yang lebih hebat dengan masyarakat mereka itu sendiri. Ya. Kalau dia tak nampak, Ya. kalau mereka tidak menawani mereka, Ya. kita tak dapat bergantung kepada mereka dalam menunjukkan Barisan Nasional yang dulu tu. Ya. Kita tidak dapat mengelakkan gabungan, parti gabungan dalam politik kepelbagaian seperti negara kita. Apa yang kita sebut sebagai politik permuafakatan ataupun konstitusional demokrasi itu memang adalah ciri utama negara seperti negara Malaysia. Sebab itulah UMNO masih memerlukan pakatan mereka, coalition dari kaum Cina, kaum India dan pelbagai kaum. Ini tidak mungkin tidak dilakukan. Tetapi apa yang kita harus fahami dalam konteks pemimpinan negara kita ini, demografi negara kita memperlihatkan bahawa kita adalah negara yang 60% adalah Melayu. Jadi Melayu itu, walaupun bila kita sebut pasal Melayu, orang akan kata kita resis. Tetapi perkara ini mesti kita perkatakan untuk membentuk perbincangan itu. Ya. Apabila perbincangan itu berlaku, orang akan faham bahawa inilah teras kepada politik kita. Walaupun di dalam Pakatan Pembangkang sendiri, dominasi Melayu itu tetap ada melalui PAS dan sebahagian Pakatan Rakyat. Di dalam Barisan Nasional, Parti Melayu ada, Parti Cina ada, dan Parti India ada, dan pelbagai pun ada. Tetapi bagaimana kedua-dua parti ini ingin bersaing dan meyakinkan rakyat bahawa formula mereka kalau BN masih relevan, dan bagaimana Pakatan Rakyat boleh menyatakan kepada rakyat bahawa formula mereka lah yang lebih relevan. Ini sebenarnya cabaran UMNO. Kalau UMNO boleh membawa BN itu, memperlihat kepada rakyat ini masih relevan, dan kami insaf tentang kedudukan kami, keselesaan kami dalam kubu itu. Kami sekarang ini memperkuatkan 5 lapisan pertahanan keliling ini dan melibatkan semua kaum. Sudah pasti orang-orang ataupun rakyat yang pernah berada dalam negara kita ini akan mengenang. Dan kita tidak perlu memikirkan tentang nak mewujudkan parti berbagai kaum dalam satu politik parti. Tak perlu. Apa yang diumumkan oleh gerakan itu merupakan satu idea. Tapi tak perlu kita entertain begitu mendalam. Kerana dari segi hakikatnya, negara kita ni belum sampai ke tahap itu lagi. Melayu mesti dengan UMNO, parti-parti sini dengan parti lain, dan kita gabung dengan apa yang disebut pemufakatan di peringkat dasar. Dan kalau kita nak campurkan, DAP cuba buat. Lah, tengok DAP. Melayu ke, Cina ke, India. Begitu dengan parti-parti lain. Jadi soalnya, remain. Teruskan begitu. Kita tahu macam demokrasi, dalam demokrasi it is a game of number. Siapa number besar dialah dapat kan. Jadi soalnya sekarang ni, sejauh manakah pentingnya apa yang disebutkan tentang perpaduan ummah? Perpaduan ummah ini sebenarnya kalau kita sebut perpaduan ummah, dia sebenarnya merujuk kepada perpecahan orang-orang Melayu dalam negara kita. Sebab itulah orang UMNO selalu menyuarakan kepada PAS supaya berlaku perpaduan. Tetapi pada hari ini PAS tidak mahu kerana mereka sudah mempunyai pengalaman 1970-an dulu menyertai UMNO, kemudian mereka seolah-olah hilang semangat juang mereka dan mereka akhirnya seolah-olah diserap ke dalam dan mereka hilang identiti. Jadi mengenangkan sejarah lama mereka itu mereka tidak mahu. Tetapi mereka sebenarnya mahu. Tetapi mereka mahu sekiranya mereka menjadi ketua dan bukan UMNO lagi. Dunia memang tak nak mahu orang Islam bersatu.
the power that be lah, Ya. baik orang Yahudi ke, orang parti-parti barat ke, komponen-komponen the hard power of the barat, dia tak tahu, dia tak mau tengok orang Islam bersatu. Pasal dia tak mau tengok 1.6 bilion ni merupakan satu tonggak kekuasaan yang amat besar di peringkat dunia. Begitu juga di Malaysia ni. Ramai sangat orang tak mau orang kita bersatu, yang Profesor sebut 60%, dia nak pecah-pecahkan 30. 30% UMNO, 30% Melayu masuk PAS, 30% masuk PKR. Dia dah berjaya. Maka itu kekuatan mereka. Dia kekuat. Dia akan tertawakan kita ni. Soalnya sekarang sejauh mana kita nak cuba nak rapatkan ni. Yang pasal ramai pemimpin-pemimpin dalam PAS tu sendiri, saya merasakan memahami perkara ini. Seorang berdua je yang mempertahankan supaya jangan tidur sebantar dengan kita. Dia tidur sebantar dengan orang lain tu, bermimpi bukan main jauh bezanya. Sehingga kan DAP boleh lanyak dia, langkah mayat saya nak tubuhkan negara Islam, hukum hudud sebagainya. Tapi mereka duduk tidur sebantar je. Dia tak malam tidur sebantar. Maknanya akhirnya besok bila tak ada yang puak-puak yang ekstrim dalam tu, moderation dalam UMNO yang dibawa oleh Datuk Najib tu, moderation, saya ingat dia akan rapat semula. Saya ingat bila bercakap tentang perbuatan ummah, kita dapat banyak sentimen yang disuarakan oleh pihak PAS mengatakan bahawa kita dibuang, disingkir, dihina, dikeluarkan daripada UMNO dan sebagainya. Jadi saya rasa apakah the immediate cause of that departure tu? Saya percaya formula perpaduan ummah ini ada. Sejauh mana kedua-dua, bukan kita nak lihat pada peranan UMNO saja, bukan pada peranan PAS saja, sejauh mana gerakan memformulasikan proses perpaduan itu boleh berlaku. Kerana bila orang sebut politik baru, sebenarnya ia adalah abstrak ataupun subjektif. Politik baru mungkin bermaksud nanti adalah perpaduan PAS dengan UMNO. Di mana ini tidak dapat dijangka oleh parti komponen lain seperti DAP, seperti MCA, gerakan. Mungkin mereka melihat ini situasi sekarang ini begini, tetapi mereka tidak dapat menjangkakan dalam politik pada 5 tahun, 10 tahun akan datang. Kerana politik itu adalah the art of possible, seni kemungkinan. Kemungkinan perpaduan dalam kalangan orang Melayu akan berlaku. Tetapi bagaimana proses formulasi itu digerakkan oleh kepimpinan tertinggi negara. Dia akan berlaku kerana similarity ataupun dalam politik dipanggil kepentingan bersama itu digerakkan. Kenapa DAP boleh duduk semeja dengan Pakatan Rakyat, Parti Keadilan Rakyat boleh duduk semeja dengan PAS? Kerana mereka berkongsi similarity ataupun kepentingan bersama. Jadi bagaimana formulasi tadi dicari oleh kepimpinan tertinggi negara, mencari apakah kepentingan bersama itu dan dia akan dapat direalisasikan. Dan bagi mengakhiri perbualan kita, mungkin dapat ahli-ahli panel memberi sedikit pandangan rumusan dari perbualan kita pagi ini. Saya nak terima kasih banyaklah tentang perbualan yang amat rancak ini. Saya merasakan kita perlu banyak lagi perbincangan semacam ini untuk memberikan kesedaran supaya dapat kita menentukan survival politik bangsa itu berterusan kepada PRU ke-14. Penting sangat itu. Target is very jelas. Sebenarnya rakyat dalam menuju pembangunan ini, kita jangan mudah lupa. Orang Melayu biasanya mudah lupa apabila mereka bergerak menjadi middle class, mereka rasa selesa, mereka sudah ada 5 buah kereta, 2, 3, 4 buah rumah, tetapi mereka masih middle class. Dan kita jangan mudah lupa tentang fakta-fakta yang memang sudah biasa. Kita tak perlu lagi mencari fakta itu seperti ekonomi negara ni 30% saja bumi putera, 70% adalah di tangan bukan bumi. Dan ini adalah realiti kekayaan negara dikongsi oleh rakyat. Dan orang kita cuma 20% saja. Jadi kalau kita selesa dengan kedudukan ini dan cuba bergerak dalam bulatan meritokrasi, kita akan tewas. Dan inilah sebenarnya yang difahami oleh rakyat, dan rakyat jangan mudah menerima provokasi-provokasi yang begitu senang disebarkan melalui Facebook, Twitter dan sebagainya. Terima kasih.
Dan dengan ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bahagia Tan Sri dan juga Prof di atas kehadiran dan pembincangan yang amat menasangkan. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dalam lain kesempatan, dan insya-Allah TV My Suara dapat berperanan dengan lebih luas lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih.